Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Untuk subjek sains pada hari ini, cikgu akan teruskan dengan topik punca pencemaran air. Okey, sebelum tu, cikgu nak kamu ulang kaji semula topik kita pada minggu lepas, iaitu sumber air semula jadi. Ingat lagi tak ada berapa sumber air semula jadi? Sumber air semula jadi ada 5, iaitu daripada laut, tasik, sungai, perigi dan juga air hujan. Untuk minggu ini, cikgu nak teruskan dengan punca pencemaran air. Okey, pencemaran air berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Antara punca tersebut termasuklah seperti di dalam gambar di bawah. Perhatikan gambar yang pertama. Okey, gambar pertama tu gambar pembuangan sampah sarap. Ada orang, dia tak ada rasa bertanggungjawab. Dia tak ada rasa cintakan alam sekitar. Jadi, dia buang sampah merata-rata. Jadi, apa akibatnya? Jadilah pencemaran air. Okey, contohnya kamu nak pergi mandi di pantai. Okey, setibanya kamu di pantai tersebut, kamu nampak banyak sangat sampah. Okey, cikgu nak tanya, kamu nak lagi tak mandi dekat situ? Mestilah tak nak kan? Sebab air tu dah tercemar. Air tu dah berbau busuk. Macam mana kita nak mandi kan? Nak mandi pun tak selesa. Jadi, itu kita yang baru nak pergi mandi. Macam mana pula dengan ikan-ikan di situ? Macam mana ikan-ikan tu nak hidup kan? Tercemarlah tempat habitat mereka. Dan ada kes bila banyak sangat orang buang sampah di kawasan tepi-tepi laut ni, ada contohnya penyu. Penyu dia mati sebab dia tertelan straw, plastik. Jadi kesian kan dekat hidupan laut ini. Antara punca yang lain pula ialah pembuangan sisa toksik. Pembuangan sisa toksik ni selalunya daripada kilang-kilang. Kebanyakan kilang-kilang ni dibina berdekatan dengan sungai supaya mereka senang nak buang sisa toksik yang mempunyai bahan kimia. Okey, disalurkan bahan kimia tu ke dalam sungai dan sisa toksik tu tidak dirawat dan akan menyebabkan pencemaran air. Punca yang terakhir pula ialah tumpahan minyak. Okey, kamu boleh tengok gambar yang ketiga, yang bawah sekali gambar kapal. Okey, itu punca ketiga iaitu tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni boleh jadi berlaku kerana kapal ataupun bot tu rosak, ataupun ia berlaku secara sengaja, iaitu ada pihak yang tak bertanggungjawab sengaja membuang tumpahan minyak ni ke dalam laut, yang mana akibatnya akan menyebabkan hidupan laut ni akan mati. Okey, sekarang kita tengok pula kesan pencemaran air. Pencemaran air memberikan kesan kepada kehidupan. Mari kita lihat kesan tersebut. Okey, yang pertama, hidupan air akan mati. Macam cikgu cakap tadilah, bila berlakunya pembuangan sampah, pembuangan minyak, pembuangan sisa toksik akan menyebabkan hidupan air, iaitu ikan-ikan ni semualah akan mati sebab habitat mereka dah tercemar. Kesan yang kedua pula, apabila kita buang sampah di dalam air, buang sisa toksik, sudah tentulah air tu akan menjadi kotor. Air tu dah tak jernih dah. Akan nampak kotor lah. Bila dah bercampur macam-macam sampah, sisa toksik, tumpahan minyak dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesan yang terakhir ialah kita akan kekurangan air yang bersih.
Kat situ ada soalan. Apakah kesannya jika kamu minum air yang tercemar? Okey, cuba kamu jawab. Okey, sudah tentunya bila kita minum air yang dah tercemar, kita akan sakit perut, cirit-birit dan jika tidak dirawat boleh juga membawa maut. Seterusnya, kita nak tengok cara mengatasi pencemaran air. Okey, tadi kita dah tengok punca-punca pencemaran air dan kita tengok kesan-kesan pencemaran air. Sekarang kita nak tengok macam mana cara nak mengatasi pencemaran air ni supaya pencemaran air tu tidak lagi berlaku. Okey, yang pertama, tengok gambar yang pertama tu, kita perlu mematuhi peraturan. Okey, kalau kat situ cakap jangan buang sampah, janganlah buang sampah dekat dalam sungai untuk menjaga alam sekitar kita. Okey, yang kedua, menyertai kempen. Contohnya, kempen cintai pantai kita. Okey, cikgu pernah tengok, cikgu pernah lalu dekat pantai Sepat tu dan cikgu tengok ada sekumpulan ramailah, ada kanak-kanak, ada orang tua, mereka pakai baju sama, kemudian semua mereka tu memegang plastik sampah dan mereka berjalan di sepanjang pantai tu dan mereka mengutip sampah. Itu contoh ni lah, contoh kempen yang mereka lakukan. Okey, nombor 3 pula, menjalankan gotong royong. Okey, kamu juga boleh mengadakan gotong royong untuk membersihkan sungai. Kalau kita buat seorang-seorang, mungkin kita tak mampu. Jadi, kita kena buat secara berkumpulan, secara beramai-ramai. Kena gotong royong. Okey, dan terakhir, menghadiri ceramah kesedaran. Okey, ceramah ni penting supaya dapat sebarkan lagi ilmu kepada orang ramai kenapa pentingnya menjaga alam sekitar. Kenapa pentingnya untuk kita tidak melakukan pencemaran air. Okey. Jadi ceramah ni pun penting untuk kita hadiri. Okey, cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dah jelas tentang punca-punca pencemaran air, kesan-kesan pencemaran air, dan yang ketiga, cara bagaimana untuk mengatasi pencemaran air ini. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat latihan. Okey, siapa yang ada buku aktiviti boleh buat dalam buku aktiviti muka surat 34. Siapa yang tiada boleh tengok dalam modul. Okey, jawab soalan ini. Lengkapkan punca pencemaran air berdasarkan gambar. Okey, tengok gambar pertama tu. Itu gambar apa? Pembuangan sisa toksik, pembuangan minyak, pembuangan sampah sarap. Tengok mana yang sesuai, jawab jawapan yang betul. Okey, ini pula latihan yang kedua. Okey, isikan huruf yang mewakili jawapan dalam petak kosong. Okey, isi huruf Okey, yang pertama, banyak sangat tu ikan yang mati. Okey. Jadi mana jawapannya? A, B, C, D. Okey, jadi untuk latihan ini kamu tulis jawapan, tulis huruf sahaja. Cikgu harap kamu dapat menjawab kedua-dua latihan ini. Jika tidak faham, boleh tanya terus kepada cikgu. Terima kasih.